Ahli yang berhormat bagi kawasan Tenggara. Okey, silakan. Sektor pendidikan dianggap penting bagi sesebuah negara. Kena ulang balik lah. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sektor pendidikan dianggap penting bagi sesebuah negara, malahan dengan ilmu yang dipelajari dan pengalaman yang diperoleh bakal menentukan corak kualiti kepimpinan dan kepemimpinan negara pada masa akan datang. Penguasaan dalam kemahiran digital menjadi semakin penting dalam era revolusi industri 4.0 dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan teknologi. Namun agenda ke arah pembangunan digital hanya menjadi kenyataan kosmetik semata-mata sekiranya jurang digital masih meluas dan gagal diatasi dan material digital gagal diadaptasi. Apakah kekangan utama yang dihadapi oleh kerajaan dalam usaha ke arah mewujudkan ekosistem digital yang canggih, maju dan berterkehadapan di sekolah-sekolah seluruh negara bagi mengurangkan jurang yang ada sekaligus menoktahkan jurang digital dalam kalangan murid di bandar dan luar bandar? Bagi menyokong strategi pendigitalan pendidikan, para guru perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan digital menerusi kursus dan latihan berkaitan. Dapatan kajian tahap kompetensi digital guru yang dilaporkan dalam dokumen Dasar Pendidikan Digital 2023, hanya 2.2% guru berada pada tahap lanjutan, 39.9% pertengahan dan 57.9% pada tahap asas. Langkah proaktif dan berterusan bagi meningkatkan tugas dan peranan setiap guru dalam memacu transformasi sektor pendidikan di samping menyediakan modal insan yang berkualiti dan berkemahiran untuk generasi masa hadapan. Sehubungan itu, adakah terdapat sebarang kerangka pedagogi digital kalis masa hadapan dibangunkan sebagai mekanisme utama untuk memastikan reka bentuk pembelajaran kekal relevan? Peranan guru dalam memanfaatkan ruang digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak semakin penting. Ini sejajar dengan anjakan 7 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Namun sejauh manakah PPPM ini berjaya dilaksanakan serta apakah kekangan yang menyukarkan matlamat utama PPPM dicapai kelak? Dalam konteks ini, inovasi dalam pedagogi dengan penggunaan teknologi digital perlu terus dipertingkatkan dan diperluas untuk mempelbagaikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi digital secara optimum dan berpusatkan murid tentunya akan menarik minat murid untuk terus fokus belajar. Maka pelaksanaan segera pendidikan digital dapat mempersiapkan guru, murid dan ibu bapa berdepan cabaran pada masa akan datang selari dengan perkembangan teknologi. Negara kita masih lagi terkebelakang jika dibandingkan dengan negara jiran seperti Singapura dan Vietnam yang jauh lebih maju dalam pendidikan berteraskan kecerdasan buatan, artificial intelligence AI dan guru bertindak sebagai fasilitator berbanding pengajaran tradisional. Di Singapura, pelajar dibekalkan dengan iPad di sekolah tanpa perlu mengeluarkan wang sendiri. Mereka sudah bergerak ke arah AI yang lebih maju daripada sekadar pendigitalan. Jadi sejauh manakah usaha pihak kerajaan dalam menyediakan ekosistem pendidikan digital yang logik serta kondusif di sekolah-sekolah seluruh negara? Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Puan Yang Di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia mengucapkan terima kasih kepada ahli Yang Berhormat Tenggara atas pertanyaan berkaitan pendigitalan sistem pendidikan. KBM sentiasa komited melaksanakan transformasi sistem pendidikan secara berterusan berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 yang turut mengambil kira perkembangan teknologi terkini. Dasar pendidikan digital yang diluncurkan pada 28 November 2023 memperkukuhkan pelaksanaan PPPM 2013-2025 dalam usaha melahirkan generasi fasa digital dan berdaya saing. Dasar pendidikan digital merupakan komitmen kerajaan untuk memperkasakan ekosistem pendidikan digital bagi menyokong penguasaan ilmu dan kemahiran murid termasuk mereka yang berada di luar bandar. Dasar ini juga menggariskan strategi serta pelan tindakan jangka pendek dan jangka masa panjang sehingga tahun 2030 yang bertujuan untuk memastikan murid berupaya menggunakan pakai teknologi digital untuk pembelajaran.
Namun begitu, ekosistem pendidikan digital yang lengkap dan kondusif di semua sekolah seluruh negara memerlukan komitmen semua pihak. Hal demikian termasuk penyediaan infrastruktur dan juga infrastruktur yang lengkap dan perlu ditambah baik secara berterusan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, bagi menyokong pelaksanaan dasar pendidikan digital, KPM telah membekalkan peranti untuk pengajaran dan pembelajaran di makmal komputer secara berfasa bermula tahun 2022. Dan bagi fasa 1 iaitu pada tahun 2022, komputer riba yang telah pun dibekalkan kepada sekolah adalah sebanyak 75,354 unit melibatkan 3,910 sekolah dengan kos projek sebanyak RM427,640,100. Fasa kedua tahun 2023 68,056 unit melibatkan 3,455 buah sekolah melibatkan kos projek RM422,954,812 dan fasa ketiga adalah telah melibatkan 69,604 unit komputer riba untuk 3,855 buah sekolah dan jumlah kos yang terbabit adalah RM419,488 dan pada masa yang sama sebanyak 50,000 komputer riba telah pun disediakan kepada guru bagi menyokong peranan mereka dalam PTP dan digunakan secara guna sama dan ini telah pun diedarkan kepada sekolah pada bulan Februari 2024. Selain itu, murid juga dibenarkan untuk membawa peranti peribadi ke sekolah bertujuan pembelajaran berdasarkan SI, Surat Berkeliling Ikhtisas dan juga garis panduan pelaksanaan dasar murid membawa peranti peribadi ke sekolah. Bagi meningkatkan penerimaan penggunaan teknologi digital dalam ekosistem pembelajaran, pelaksanaan rintis kelas hybrid telah dilaksanakan untuk 110 buah sekolah, melibatkan 550 buah kelas. Pelaksanaan rintis kelas hybrid ini adalah bagi mengupayakan PTP secara digital tanpa semuka dalam satu ekosistem yang sama. Berhubung dengan kemudahan bagi capaian internet, KPM sedang melaksanakan perolehan baharu pada tahun ini bagi perkhidmatan internet bagi tempoh Julai 2024 sehingga Jun 2025. Melalui perolehan ini, KPM ingin membuat penambahbaikan dari segi capaian internet dan juga kelajuan. Penambahbaikan dibuat melalui penyaluran peruntukan yang melibatkan penambahan dari segi menaik taraf teknologi fiber dari 100 Mbps kepada 300 Mbps. Bagi sekolah yang menggunakan teknologi satelit, kelajuan ditambah dari 30 Mbps kepada 100 Mbps dan penambahbaikan kota dari 100 GB kepada 1 TB. Puan Yang di-Pertua, berhubung dengan latihan guru pula, KPM sentiasa memastikan guru diberikan latihan dan bimbingan yang berterusan. Program pemantapan pendidikan digital dipertingkatkan dengan mengupayakan pendidik dan pemimpin pendidik untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam ekosistem pendidikan kita. Sehingga 15 Jun 2024, sebanyak 9,561 aktiviti berkaitan digital atau teknologi maklumat telah dilaksanakan. Dan pada masa yang sama, program ini telah pun di bawah program ini juga seramai 360 orang guru telah dilatih bagi membangunkan pasukan pakar jauhari dan 360 orang guru ini akan memainkan peranan sebagai pembimbing, mentor dan juga para pakar rujuk kepada guru-guru yang lain. Dan akhirnya sekali berkenaan dengan status PPPM 2013-2025, kita telah pun melaksanakan jelajah masa depan pendidikan negara yang sedang giat dilaksanakan di seluruh Malaysia. Kita telah mula dan siap untuk zon utara, selatan, tengah dan zon Sabah dan pada 15 hari bulan Julai nanti kita akan siapkan sesi lipat urus dan jelajah masa depan pendidikan negara di Sarawak. Dan berkenaan dengan pelantar dilema, ini merupakan saya selalu sebut satu success story oleh Kementerian Pendidikan.
Melalui pelantar telema, murid bukan sahaja berpeluang mengakses sumber pembelajaran tanpa sempadan, malah murid turut dapat merasai pengalaman pembelajaran yang menyeronok melalui aktiviti pembelajaran dan gamifikasi pendidikan serta aplikasi AI yang telah pun disediakan. Lencana digital iaitu Digital Badges turut diperkenalkan untuk meningkatkan motivasi dan penlibatan murid dalam pelbagai aktiviti interaktif yang disediakan. Maka KPM komited untuk melaksanakan penambahbaikan berterusan dalam memastikan kejayaan dasar pendidikan digital agar dapat memanfaatkan anak-anak kita dan juga kesemua warga didik di institusi pendidikan di bawah KPM. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya persilakan Yang Berhormat Tenggara untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Adakah terdapat sebarang kerjasama strategik oleh pihak KPM yang dilaksanakan oleh KPM dengan kementerian ataupun agensi lain yang bertanggungjawab dalam usaha bagi meningkatkan keupayaan rangkaian internet dan infrastruktur digital yang menjadi kunci untuk memastikan akses yang pantas dan canggih kepada teknologi digital, serta apakah usaha Kementerian Pendidikan dalam menyediakan rancangan jangka masa pendek 5 hingga 10 tahun dan jangka panjang yang termaktub dalam pendidikan digital memandangkan ia akan menjadi asas kepada sistem pendidikan masa hadapan. Terima kasih. Saya ambil masa sedikit untuk merakamkan ucapan tahniah kepada cikgu saya yang sekarang ini dilantik sebagai Ketua Pengarah Pendidikan, iaitu Tuan Haji Azman Adnan. Dulu dia mengajar saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tenggara. Terima kasih. Okay, terima kasih. Silakan Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Berkenaan dengan isu kerjasama merentasi kementerian dan juga dengan badan-badan yang lain, sememangnya pada kesemua masa material pihak KPM menjalinkan satu kerjasama dan kolaborasi dengan kementerian-kementerian yang lain. Khasnya dalam isu ini bersama-sama dengan Kementerian Digital dan juga Kementerian Komunikasi dalam usaha kita untuk meningkatkan rangkaian dan juga kelajuan pencapaian internet di sekolah-sekolah. Dan untuk sebagai rekod untuk maklumat ahli yang berhormat, di kesemua sekolah lebih daripada 10,200 sekolah di seluruh Malaysia, biarpun di bandar ataupun di luar bandar, kesemua sekolah tersebut adalah lengkap dengan coverage ataupun rangkaian internet yang disediakan. Dan seperti yang saya jawab tadi, sama ada kita menyediakan fasiliti secara fiber ataupun secara satelit. Dan kita berharap dalam masa yang akan datang ini berkenaan dengan penyediaan fasiliti melalui fasiliti Starlink juga kita akan teruskan dari segi usaha tersebut. Dan berkenaan dengan isu hasrat ataupun komitmen kerajaan dalam memastikan kemajuan dalam pendidikan, pendigitalan pendidikan kita dengan diluncurnya dasar pendidikan digital, maka adalah jelas bahawa kerajaan dan KPM mempunyai satu hala tuju dan satu komitmen dalam ke arah tersebut. Dan dengan 6 teras di bawah dasar pendidikan digital ini, maka kita memberikan penekanan bukan sahaja kepada pembangunan infrastruktur, tetapi juga kita nak lahirkan anak-anak kita, murid yang fasih digital, pendidik kita yang kompeten digital, budaya kepimpinan digital berwawasan dan keupayaan dari segi infrastruktur dan juga infrastruktur, kandungan digital berkualiti dan rakan strategik yang komited. Tadi saya ada sebut berkenaan dengan pelantar telema. Di atas pelantar telema ini yang mana kita bangunkan sejak tahun 2018 atau 2019, ada banyak bahan di dalam yang terkandung dalam pelantar telema ini yang mana kita memberikan satu kandungan digital yang amat berkualiti. Dan kita telah hendak masuk ke fasa ketiga bagi Dilema 3.0 yang mana komponen yang pihak KPM hendak menaik tarafkan di bawah Dilema 3.0 adalah termasuk learning pathway, personalized learning nombor 1, instructional chatbot AI, digital portfolio, dashboard, digital pack,
Artificial Intelligence iaitu dilema AI. Dan untuk guru-guru kita setiap tahun pihak KPM ada melakukan saringan kompetensi digital ke atas guru-guru kita. Dan dalam ucapan asal Yang Berhormat ada memetik peratusan pencapaian guru-guru kita pada tahun 2023. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyatakan berkenaan dengan tahap kompetensi guru sehingga 30 Mei 2024. Seramai 352,265 orang guru telah pun melaksanakan saringan dan pengesanan tahap kompetensi digital. Dan ini mewakili 81.8% daripada jumlah guru yang kita ada. Pecahan saringan mengikut tahap adalah seperti berikut. Asas 82,949 bersamaan dengan 23.48%. Pertengahan telah pun meningkat kepada 267,347 orang bersamaan dengan 74.79% dan di peringkat lanjutan 6,195 orang bersamaan dengan 1.73%. Dan selepas lanjutan ini maka guru-guru tersebut akan ditingkatkan lagi, dielevatekan lagi dengan izin untuk menjadi guru jauhari digital yang mana mereka akan menjadi pembimbing, mentor dan penunjuk ajar kepada guru-guru yang lain. Saya berharap dengan usaha-usaha daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ini, kita dapat bukan sahaja mencapai matlamat dalam dasar pendidikan negara pada masa dasar pendidikan digital, namun pada masa yang sama juga dapat meningkatkan prestasi kita dari segi pendidikan. Terima kasih. Ahli Yang Berhormat bagi perkawasan Pokok Sena. Silakan.